Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang dimuliakan pengarusi dan ahli jawatan kuasa Madrasah Al-Furqan, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai Madrasah Al-Furqan, ketua masyarakat, ketua blok, rukun tetangga, kaum ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sama-sama pada malam ini dapat tuan-tuan bersama saya duduk sebentar seperti mana yang disebutkan oleh pengerusi majlis tadi untuk tazkirah ringkas. Setelah kita dapat menunaikan sembahyang maghrib berjemaah, bertepatan pula berada dalam bulan Sya'ban. Pastinya dalam bulan ini ada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan ikutan tauladan yang patut kita jadikan ianya iktibar. Nabi SAW ada menyebut ada 3 bulan di mana ketiga bulan ini adalah bulan beribadat. Ar-Rajab syahrullah, Asy-Sya'ban syahrani, Ar-Ramadan syahra ummati. Katanya Rajab itu bulan Allah, Sya'ban adalah bulan aku, dan Ramadan adalah bulan umat aku. Bulan Ramadan ini juga telah Allah jadikan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi. Sesiapa yang menyahut dan menyambut bulan itu, pastinya dia sentiasa mendapat sinaran cahaya. Apa yang nak saya ceritakan masa yang diberi Sayyidina Isyak, peristiwa-peristiwa yang berlaku di bulan Sya'ban. Diceritakan dalam kitab Iqna bahawa pada malam 15 Sya'ban Sayyidina Jibril datang kepada Nabi SAW, dan Sayyidina Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, tahukah engkau malam ini malam apa dan bulan apa?" Nabi SAW menjawab, "Orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang kena tanya." Maka tiba-tiba Sayyidina Jibril memberitahu kepada Nabi bahawa malam ini adalah 15 Sya'ban. Sesiapa yang berdoa pada malam ini hinggalah ke terbit fajarnya, pasti ada satu ruang di mana doa-doa mereka tidak tertolak. Tanpa hijab, Allah terus menerima doa mereka. Maka Jibril memerintahkan Nabi supaya mendongakkan mukanya ke langit. Nabi SAW mendongakkan mukanya ke langit. Beliau terkejut kerana pintu langit telah terbuka.
Dan baginda dapat melihat Sidratul Muntaha, Lauh Mahfuz, hinggalah lebih atas lagi. Ketika itu Jibril alaihissalam memberitahu kepada baginda, "Pohonlah ya Muhammad, apakah doa yang engkau nak pohonkan?" Maka Nabi SAW menyebut, "La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Dalam doa baginda ini, baginda minta supaya ditetapkan iman, menyembah bukan lain dari Allah, dan ikhlas dalam perkara agama, di samping minta tolong daripada serangan, gerakan, tipu daya orang-orang kafir. Dari saat malam itu, Nabi SAW tidak tidur melakukan ibadah sehinggalah ke subuhnya. Di sini jelas baginda tidak tidur malam itu karena baginda bermohon doa ke hadrat Allah, doa yang tidak terhijab. Siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan Allah doa. Sehinggalah Sayyidatina Aisyah menyangka baginda wafat kerana diceritakan terlalu lama sujud, dan pada keesokan harinya bengkak kaki baginda kerana malamnya terlalu lama berdiri. Sedangkan baginda telah dijanjikan syurga, baginda maksum terpelihara dari dosa, baginda adalah kekasih Allah. Pastinya tidak melakukan seperti itu, tetapi baginda malu untuk mengaku sebagai hamba Allah. Keikhlasan baginda ini sehingga dapat dilihat sehingga hari ini. Tuan-tuan, kita pun kadang-kadang bangun malam, tuan-tuan, kerana bukan untuk mengabdi diri, memperhamba diri, atau bukan untuk melakukan ibadat kepada Allah, tetapi kadang-kadang ada perkara lain yang kita lakukan, kita sanggup bangun. Contohnya, kita melihat baru-baru ini lawan bola di Afrika, kita di sini tak tidur malam, kita di sini sanggup ambil cuti kerana nak berjaga malam, nak tengok bola. Kalau dia menang, kita rugi. Kalau dia kalah, kita juga rugi. Kita rugi masa, rugi tenaga, rugi wang ringgit, rugi segala-galanya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang menempuh maksiat pada malam tersebut. Mereka berjudi, mereka bertaruh nasib, mereka bertenung, dan mereka yakin tenungan itu. Dan kadang-kadang mereka tidak menyadari mereka telah melakukan perkara yang sangat besar, iaitu syirik kepada Allah. Kita juga kadang-kadang bangun juga malam, tuan-tuan, tetapi kaki kita tak bengkak, benda lain pula yang bengkak. Lepas itu kalau kita lihat orang yang tak berdosa pula bengkak disebabkan kita. Kita jangan bangun untuk beribadat, bertaubat,
daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ada tak pada malam ini doa-doa orang yang tidak diangkatkan Allah? Hanya saya nak cerita malam ini kalau sempat. Jibril menjawab, ada ya Rasulullah. Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah, mereka tidak bertobat, kembali reverse ke belakang. Yang kedua, orang yang durhaka terhadap kedua bapa. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sembahyang. Yang keempat, orang yang mengekalkan minum arak. Yang kelima, orang yang mengekalkan berzina. Yang keenam, orang yang mengekalkan berjudi, bagai-bagai jenis judi. Yang ketujuh, orang yang tidak bertegur sapa selama 3 hari. Yang ke-8, orang yang berhutang tidak membayar hutang. Ada lagi, saya tak sebutkan. Maka Nabi SAW menjawab, doa-doa mereka ini tidak diterima Allah. Jibril menjawab, ya. Sebelum datangnya 15 Syaban ini, perbetulkanlah akidah kita. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang sangat dibenci Allah. Seperti sebut dalam Al-Quran, innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya sesiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, Allah tidak akan mengampuninya kecualilah dosa-dosa yang lain. Seperti yang dibaca imam tadi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, akhir ayat pada rakaat pertama. Wala yusyrik, jangan kamu menyekutukannya dengan Tuhan kamu dengan sesuatu apapun, kerana kalau kamu persekutukannya, Allah tidak mengampunkan dosa-dosa kamu. Yang kedua, orang yang durhaka terhadap kedua ibu bapa. Durhaka terhadap kedua ibu bapa ini, mereka tidak sempat untuk bertaubat dan minta ampun dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, di dalam surah Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahadahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāḥal dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Allah telah menetapkan, artinya telah menetapkan Tuhan kamu, janganlah kamu menyembah selain daripadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik terhadap kedua bapa kamu, yang bersusah payah menjaga, mendidik. Kamu peliharalah keduanya ketika mereka itu atas uzur atau salah seorang dari keduanya. Jagalah mereka. Jangan kamu katakan kepada keduanya perkataan yang keras, perkataan yang menyakiti hati mereka, atau menjadikan hati kita mereka merana. Fala taqul lahumā uffin